Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Cikgu Aya. Sebelum kita mula, jangan lupa subscribe dan tekan lonceng notification untuk mendapatkan update setiap kali Cikgu Aya muat naik video baru. Kali ini kita buat gabungan. Gabungan ni hampir sama dengan pilihan tu, adalah beza sikit. Jadi pilihan tu ialah proses pemilihan objek yang mempertimbangkan susunan dan urutan. Susunanlah pentingkan susunan. Misalnya pilih 2 daripada 5 murid untuk jawatan kuasa. Dan gabungan pula ialah proses pemilihan objek tanpa mempertimbangkan susunan dan urutan. Misalnya memilih 2 daripada 5 orang murid untuk menyertai satu pertandingan. Jadi beza pilihan tu dengan gabungan ni, kalau saya ada 3 gambar. 3 gambar, satu gambar bunga, satu gambar daun, satu gambar bulat, bola. Macam saya buat sebelum ni. Kalau pilihan tu saya nak letak dekat kelas. Jadi saya ada 3 cara, 2, 1, 6 cara. Maknanya saya boleh letak sebelah kiri kelas saya bunga, ataupun tengah daun, ataupun hujung bola, ataupun ni lah, ada 6 cara. Tapi untuk gabungan, dia ni sama je. Maknanya gambar macam mana korang letak pun kira sama je. Jadi satu cara. Kalau kat sini 3, pilih 3. Kalau kat sini 3C 3. So sini 1, sini 6. Macam itulah perbezaan antara gabungan dengan pilihan tu. Jadi soalan 1. Terdapat 12 orang pemain dalam satu pasukan bola baling sekolah. Tentukan 12 ya. 12 pemain. Tentukan bilangan cara seorang pelatih boleh memilih 5 pemain. Jadi A, saya turun bawah lah. A Gabra ni tu tak tengok atas tu. Pemain sebagai penyerang 1, penyerang 2, penyerang 3, pertahanan 1 dan pertahanan 2. Maksud dia daripada 12 ni, 12 P, penyerang 1, penyerang 2, penyerang 3, P3, darab dengan 12 tolak dengan 3, 9, P2. Siapa pun memang macam tu ya, keluar ni. So kalau kita tekan kalkulator, dapat 95040. Okay. B. Bilangan cara seorang pelatih boleh memilih 5 orang pemain untuk bermain di satu pertandingan peringkat daerah. Maknanya hantam, tak ada ikut apa-apa, asalkan pemain je. So jadi 12 C dengan 12 C 5. Jadi sambungan 7, 9, 2. Yang tadi tu dia ada penyerang lah, pertahanan lah. Jadi benda-benda tu kita ambil pilihan tu. Soalan 2. Soalan 2. Kelas 5 Al-Biruni mempunyai 25 orang murid. 3 orang wakil dari kelas itu dipilih bagi menghadiri satu kem motivasi. So, pilih 3. Cari bilangan cara
memilih wakil tersebut. Su 25, C 3. Sama dengan tekan kalkulator dapat 2300. Siap. Soalan 3. Berapakah bilangan cara bagi memilih set huruf P, Q, R, S, T, U 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 huruf. Nak pilih 4 huruf. Jadi di sini 6, C 4. 4, 15. Soalan 3 siap. Soalan 4. A, B, C, D, A, B, C, D, E, F, G, H merupakan bucu-bucu sebuah oktagon. Oktagon sekata. So, ada 8 huruf. Cari bilangan perpenjuru yang dapat dibentuk daripada oktagon itu. 8. Lebih kurang tak tahu jadi ke tidak. 1, 2, 3, 4. Allah. 5, 6, 7, 8. Dia kira A, B, C, D, E, F, G, H. Itulah. Tahu saya licin benda tak berapa pandai guna. Okey, dia tanya cari bilangan perpenjuru yang dapat dibentuk daripada oktagon itu. Bilangan penjuru. Dah, saya nak buat garisan ni. Garisan ni. Macam ni. Garisan penjuru ni ya. Penjuru ni. Jadi untuk dapat menjuru dia kena 8C2. Jadi sini 28. Kemudian tolak yang bertindan. So 28 tolak dengan 8 jadi 20 cara. Macam tu. Kalau tak ni korang buat satu-satu. Okay, soalan 5. Soalan 5. 5 buah buku yang berbeza akan dibahagikan kepada 3 orang murid. 5 buku. 5 buku. Pilih 3. 2 orang murid akan mendapat 2 buah buku, manakala seorang murid akan mendapat sebuah buku. Jadi 5 C 2 orang murid dapat 1 buku. Kemudian tinggal 3 buku. 3 buku dapat macam ni. So darab sama dengan 30. Soalan 6. Soalan 6. Sorry nanti lama-lama esok cikgu Yaya terror lah ni. Okay, dalam satu peperiksaan, Singgem dikehendaki menjawab 2 soalan daripada 3 soalan. Di bahagian A, kita buat bahagian A. 3 soalan. Jawab 2. Bahagian B, ada 6 soalan. Jawab 4. Jawab 4. Okey.
Cari bilangan cara sehingga boleh menjawab soalan-soalan tersebut. So kat sini 3C2 darab 6C4. Tekan kalkulator, kurangkan dapat 45. Soalan 6. Soalan 7. Terdapat 5 orang graduan lelaki dan 6 orang graduan perempuan. 5 lelaki, 6 perempuan. Yang menghadiri sesi temuduga di sebuah syarikat. Cari bilangan cara bagi majikan memilih. Dia nak pilih 7. Pilih ni saya selalu letak kat tengah. Jadi A. Semua graduan lelaki. Semua graduan lelaki. Graduan lelaki kita ada 5 je. Dia nak semua graduan lelaki 5. Dia pilih 7. Maknanya 2 graduan perempuan. Jadi graduan lelaki 5. Graduan perempuan 6. Daripada 6. So 5 campur 2, 7. Jadi ini kalau kita tekan kalkulator, kita akan dapat 15. B. Sekurang-kurangnya 5 graduan wanita. Sekurang-kurangnya 5 maksudnya 5, 6. Perempuan ada 6 je. Jadi 5 dengan 6 lah. Sekurang-kurangnya apa tadi? Sekurang-kurangnya 5. So 5. Kalau 5 perempuan, 1 lelaki. Tambah 6 perempuan, 0 lelaki. Satu. Pasal apa? Satu. Pasal dia 7. Total pilih 7. Ni 2. Ni 2. Alamak. Macam mana lah cikgu bayar ni. 2. Jadi 5 daripada 5. Ini 6. Sini 5. Sini 6. Di bawah ni total mesti 7 tau. Ni 7. Jadi kalau tekan kalkulator, kita akan dapat 65. 6C1 Yang ni 6C1. Okey. Soalan 7. Soalan 8. Dengan menggunakan rumus NCR ni, memang maksud dia N faktorial bahagi R faktorial. Satu lagi N tolak R faktorial. Ini dia punya ni. Dia rumus ni. Jadi dia suruh tunjukkan yang NCR ni sama dengan N tolak R. Dia suruh tunjukkan ni. So, kita start dengan NCR. N tolak R ni sama dengan N faktorial bahagi dengan N tolak R faktorial. Lepas tu, N tolak R faktorial. Akan dapat dekat sini N faktorial bahagi N tolak R faktorial. Kat sini R faktorial. Jadi, ini sama dengan NCR. Kita tunjuk. Okey, soalan 9. Soalan 9. Sebuah jawatan kuasa yang terdiri pada 5 orang ahli perlu dipilih dari 5 lelaki, 3 perempuan, 3 wanita. Nak pilih 5. Tiada syarat, semuanya 8C5. Jadi 56 ni tak ada syarat. B. Mengandungi 3 lelaki, 2 wanita. 3 lelaki. Lelaki 3. So, C3. Kalau lelaki 3 pilih 5, perempuan 2. Campur bawah ni 5. So, 5 sini. Perempuan tadi berapa? 3.
So, kalau kita darab ni, kita akan dapat 30. Dan C, mengandungi tidak lebih daripada seorang perempuan. Tak lebih daripada seorang, 1 dan 0 lah. Jadi, 1 perempuan, kalau perempuannya 1, lelaki dia 4. Tambah, kalau perempuan dia 0, lelaki dia 5. Jadi, perempuan ni 3, lelaki dia 5. 3, 5. Jadi, kalau kita darab dekat sini, dapat 16. Siap. Okey. Soalan 10. Sini pula. Tahulah Cikgu Aya ni. Soalan 10. Yalah soalan 10. Tu. Soalan 10. Satu pasukan mengandungi 5 orang ahli akan dipilih dari 4 perenang. 4 perenang ni letak atas. Perenang. 3 bukan perenang. Perenang. Bukan. Pilih berapa tadi? Pilih 5. Cari bilangan cara pasukan itu boleh dibentuk jika perenang mesti melebihi bilangan bukan perenang. Maknanya perenang dia ada 4. Jadi mesti melebihi. So, kalau si 4 perenang, ini si 1 lah sebab semua dia nak 5. Kalau si sini 3, sini si 2. Mesti lebih tau. Sini si 2, si 3, sini bukan. Sebab dah lebih, yang ini dah melebihi yang ni. So, 2 ni je lah. So, 4, sini 3. Sini 4, sini 3. So, kalau kita darab sini dapat 15. Okey, siap. Soalan 11. Satu ujian matematik mengandungi 10 soalan. Terdiri daripada 4 soalan trigo, 6 soalan algebra. So, 4 trigo, 6 algebra. Calon dikehendaki menjawab hanya 8 soalan. So, pilih 8. Pilih 8. Pilih 8. Cari bilangan cara seorang calon menjawab sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya 4 soalan. Maksudnya 4 dan ke atas. So, C4. C4 tambah soalan algebra. Soalan algebra yang 4 dia 6 je. So, tambah C5, C3 tambah C6. Semua 8, C2. Algebra. So, kat sini 6, 4, 6, 4, 6, 4. Tekan kalkulator akan dapat 45. 11. Soalan 12. Soalan 12. Soalan 12. Okey. Satu rombongan ke Melaka terdiri daripada 12 orang pengunjung. 12 pengunjung. 12 pengunjung. Cari bilangan cara untuk membawa 12 pengunjung jika A 3 kereta, 3 jika 3 buah kereta digunakan dan setiap kereta membawa 4 orang. Maknanya 3 kereta dan bawa 4 orang. Jadi 4, 12. Lepas tu dah masuk situ 4 lagi. Darab tinggal 4.
macam ni. So 3, 6. Salah. 3, 4, 6, 5, 0. B. 2 buah van membawa 6 orang. 2 van bawa 6 orang. Jadi 12 C6 darab 6 C6. So 924 cara. Okey, 12. Soalan 13. Cari bilangan cara kod 4 huruf yang boleh dibentuk daripada huruf-huruf perkataan sembunyi dan tidak berulang. So sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 huruf. Nak pilih 4. Jadi 1, 2, 3 sebab semuanya tidak berulang. 1, 2, 3, 4. Ini akan jadi 8, 7, 6, 5. Akan jadi 84 dengan 1680. Okey. Berapakah bilangan kod yang bermula dengan konsonan? Konsonan mula dengan konsonan 1, 2, 3, 4. Konsonan ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 konsonan. So 5. Selain daripada tu 7, 6, 5. Jadi kat sini 1050. Okey, soalan 13. Ini dah pilih atur ni macam mana cikgu Ayah letak kat sini. Itulah soalan 14. Hitungkan kemungkinan bagi seorang untuk meneka kata laluan yang mengandungi 6 karakter bagi sebuah komputer riba yang terdiri pada semua nombor dan abjad. Abjad kita ni ada 26. Nombor pula ada berapa? 10. Jadi kalau nak teka kata laluan ni, jadi total ni 36. Pilih 6 tadi. Dia nak 61 402 410 240. Soalan 15. Dia cuma jimat kertas je guna ni. 15. Cari bilangan cara huruf perkataan pulas. PULAS. Boleh disusun jika tidak bermula dengan huruf S. Jika tidak bermula 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kita mulakan huruf S. So jadi 1, 2, 3, 4, 5. 4, 3, 2, 1. Dekat sini kita ada 24. Semua sekali kita ada 5 faktorial, tolak dengan 24, dapat 96. Kita ambil itu, kita tolak. Tidak berakhir dengan huruf S dengan P. Kira ambil berakhir. 1, 2, 3, 4, 5. Berakhir dengan huruf S dan P. So 2, 1. Jadi kat dalam sini 3, 2, 1. Jadi kalau saya darab 2 darab 3 darab 2 darab 1 darab 1 akan dapat berapa tu? 3 kali 4, 12. Jadi semua sekali 5 faktorial tolak dengan
12 ni tadi akan dapat 108. 108. Okey, soalan 15, soalan 16. Soalan 16. Cari bilangan huruf dalam pertandingan futsal, perlawanan boleh berakhir dengan menang, kalah dan seri. Menang, kalah, seri. Setiap kali ya. Jika pasukan futsal Lang Merah menyertai 5 perlawanan futsal, menang, kalah, seri. So 3 darab 3 5 kali ya. Darab 3 darab 3. So 2 4 3. Okey. Soalan 17. Soalan 17. Sekejap ya. Soalan 17. Berehat sebentar. Okey, cari bilangan susunan yang mungkin dalam perkataan janjang. J-A-N-J-A-N-G, janjang. Jika huruf N dan G mesti sebelah. Tapi kita kena tengok yang secaman dia. Cuma ni ada berapa huruf ni janjang ni. Janjang ni kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 huruf. Yang secaman dia J. 2 huruf secaman. 2 huruf J. A dia 2 huruf. Dan N dia pun ada 2 huruf. Jadi kalau kita nak cari ni, berapa ni tadi? 2 faktorial darab 5 faktorial darab 6 bahagi dengan 2 yang secaman akan dapat 180. Okey, ni soalan 17. Okey, soalan 18. Sebuah kedai pakaian menjual menjual 4 saiz kemeja, iaitu S, M, L dan XL. Jika stok kemeja di kedai itu ialah 2 helai S, 3 helai M, 6 helai L dan 2 helai XL. Semua ada berapa ni? 8, 9, 10, 11, 12, 13 helai. Semua ada 13 helai. Cari bilangan cara bagi menjual semua kemeja tersebut. So 13 helai bahagi dengan 2, 3, 6, 2. So kat sini akan dapat 360, 360. Okay, soalan 19. Silin membeli 7 batang anak pokok yang berlainan jenis. 7 pokok. Disebabkan ruang yang terhad, Silin hanya boleh menyusun 5 batang anak pokok saja dalam bentuk bulatan. 5. Pilih. Tapi bentuk bulatan ya. Tentukan bilangan cara Silin boleh menyusun semua pokok tu. Bentuk bulatan ni kena hati-hati sikit. So jadi kita buat pilih satu, nak pilih 5 tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6, 5, 4, 3. Dan kita kena bahagi semua ni dengan 5.
Jadi total di atas tu darab bahagi dengan 5 akan dapat 504. Okey, soalan 19, soalan 20. Cari bilangan cara 6 orang. Amin, Budi, Cheng, Dipak dan Fakrul. Agar mereka dapat duduk di sebuah meja bulat. Meja bulat Emma dan Fakrul mesti duduk. Mana Emma? Dipak. Oh, Emma. Tu 2, 3, 4, 5, 6. Emma dan Dipak ni, Emma dan Fakrul mesti duduk sebelah. Jadi bila Emma plus Fakrul duduk sebelah. Maka tadi kita ada buat satu soalan. So 5 tolak 1 faktorial darab dengan 2. Mereka duduk sebelah-sebelah. Akan jadi 48. Dah buat dah tadi satu soalan tadi kita dah buat. B. Emma dan Fakrul tidak boleh duduk sebelah. Kalau tak boleh duduk sebelah, kita bayangkan dia duduk sebelah. Jadi bila dia duduk sebelah, semua sekali ada 6 tolak 1. Bila bulatan 6 tolak 1 faktorial, 5 faktorial, 120 lah kan. Tolak dengan yang duduk sebelah ni. So 48 akan jadi 72. Okey, siap. Soalan 20. Soalan 21. 12 kuntum bunga terdiri daripada 3 kuntum warna merah. 12 kuntum semua. 3 merah. 4 biru. Dan 5 putih. Akan dilekatkan seutas tali dalam bentuk kalungan bunga ni bulatan bentuk kalungan bunga ni bulatan. Bila bulatan macam mana yang kita tahu tadi, 12 tolak dengan 1 faktorial, 3 faktorial, 4 faktorial, 5 faktorial. Ini sebenarnya soalan summative, campur. So 2, 3, 1, 0. Dan kita bahagi dengan 2 sebab 1, 1, 5, 5. Kita tak kisah arah jam lawan jam. Soalan 22. Soalan 22. Kira berjaya jugalah Cikgu Ayah buat ni. Soalan 22. Satu ujian kemasukan di sebuah sekolah swasta mengandungi 6 soalan bahagian A dan 7 soalan bahagian B. 6 soalan bahagian A dan 7 soalan B. Calon perlu menjawab 10 soalan. So, pilih 10. Tengah dia pilih 10. Cari calon dengan syarat sekurang-kurangnya 4 soalan daripada bahagian A dijawab. So, 4 soalan daripada bahagian A. Sekurang-kurangnya 4 soalan. So, kalau 4 dan lebih, sini 6 tambah. Kalau dia jawab 5, sini 5 tambah. Kalau dia jawab 6, semua ada 6 aja. 4. So, kat sini 6, 7, 6, 7, 6, 7. Kalau tekan kalkulator akan dapat 266. Okey, soalan 23.
3. Soalan 23. Satu jawatan kuasa komuniti. Tempatan terdiri daripada 3 orang ahli dipilih daripada 4 pasangan suami isteri. 4 pasangan suami isteri. Kita ada 4 lelaki, 4 perempuan. 4 pasangan suami isteri, so total 8 orang. Kan? Lepas tu cari bilangan cara yang dapat dibentuk jika A ni tiada syarat dikenakan. Tiada syarat dikenakan, dia nak pilih 3. Saya dah letak kat situ, pilih 3. Jadi tiada syarat dikenakan maksudnya 8C3 sama dengan 56. Okay, B. Semua ahli dalam jawatan kuasa tu terdiri daripada suami saja. So suami dia lelaki lah semua. So lelaki 4. Bukan 4, 3 lah. Allah, salah. Nak pilih 3 je. Soalannya ni pilih 3 daripada 4. Pilih 3 ya daripada 4. Okey, akan dapat 4. Mana perempuan tak ada lah. C. Tiada pasangan suami dan isteri dibenarkan memegang jawatan. Kita kira ada suami isteri lah. Jadi kalau suami isteri, kita ambil 1 suami isteri. Suami isteri so 4, 6. Kat sini dah 24. Suami isteri. Jadi tiada. Kalau tiada suami isteri pegang jawatan, tiada suami isteri pegang jawatan. Saya kalau ada silap apa-apa, saya buatlah pembetulan. Sebab saya ambil yang semua dulu. So 56 tolak dengan 24 akan dapat 32. Kalau korang study telah lain macam, komen dekat saya. Nanti saya betulkan. Bukan saya betulkan, saya tengok balik. Sebab kadang-kadang saya buat ni pun. Okay, soalan 24. Soalan 24. Okay, kita sambung pada soalan 24. Sebuah teksi mempunyai satu tempat duduk di bahagian hadapan dan 3 tempat duduk di bahagian belakang. Zara plus 3 sahabat nak duduk kat kursi dekat teksi ni. Cari bilangan cara yang mungkin untuk mereka memilih tempat duduk jika A. Tiada sebarang syarat. So ada 4 ni. 4 tempat duduk. C. 1 depan. 3 belakang. 4. 3. Sama dengan tekan kalkulator 4 cara. B. Zara nak duduk depan. So Zara nak duduk depan. C 3. Jadi 1 Zara punya. 3 C3 sama dengan 1 cara. C. Zara ingin duduk di belakang. Dia nak duduk belakang lah pula. Ada 3 tempat. Tinggal 2, depan tu 1. Jadi 3 cara. Okey. Habis soalan 24.
Masuk soalan 25. Terdapat 15 orang murid gemar menyelesaikan soalan teka-teki. Mereka berjumpa satu sama lain untuk menyelesaikan soalan teka-teki. 15 murid. Dulu kadang akan baca 2-3 kali pula. Pada perjumpaan pertama, mereka saling bersalaman antara satu sama lain. Bila salaman, salam ni melibatkan dua orang. Ya, salam tak ada orang, salam seorang. Okey, soalannya cari bilangan cara bersalaman yang berlaku jika A. Kesemua mereka bersalaman antara satu sama lain. So 15 C2. Apa ni? 15 C2. La ilaha illallah. Macam mana nak buat? 15 C2. Dia kena macam tu, bila tak boleh baca. Ni tekan ni dapat 105. B. 3 orang saling mengenali antara satu sama lain dan mereka tidak bersalaman. Maknanya tidak bersalaman, 3 makna kita tolak lah. Jadi 3 orang ni tadi 15 C2 tolak 3 C yang 3 orang. Jadi sama dengan 102. Saya saja sengit-sengitkan tu sebab dia nak ubah-ubah tu stres. Okey, soalan 25. Itu soalan 26. Soalan Cikgu Ayah ni. Menggunakan bucu-bucu sebuah nonagon. Nonagon ni dia ada 9 huruf. 9 bucu. Saya nak lukis tu macam mana. Macam tu. Macam tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dia kira macam A, B, C, D, E, mana F ni G, H ke? Itu baru berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, dia ada kat sini. Ada 9 huruf lah. 9 huruf. 9 huruf. Jadi A. Cari bilangan A garis lurus yang dapat dibentuk. Garis lurus yang dapat dibentuk. Garis lurus ni dia macam ni lah. Macam ni contoh. Macam ni ke. Apa-apa garis. So 9C2. 9C2 36. B. Bilangan segitiga yang dapat dibentuk. So 9C3 84. Tekan kalkulator. C. Segi 4 yang dapat dibentuk. 9C4 dapat 126. Soalan 26. Okey. Okey, siap kan. Soalan dia 26 je. Habis. Ni soalan, ini apa ni tajuk gabungan. Jadi korang kena boleh cubalah buat soalan-soalan ni, soalan latihan. Okey, terima kasih kerana menonton dan memberi perhatian. Semoga ilmu yang Cikgu Ayah berikan akan memberi manfaat kepada korang semua. Dan jangan lupa subscribe dan tekan loceng notification supaya insya-Allah channel ni akan terus berkembang. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.